Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Najmi bin Abdul Rashid bernombor metrik D2019108754. Saya dari program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu dengan kepujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi video ini saya akan menjelaskan tentang tiga persoalan utama, iaitu tentang agama-agama utama di Malaysia. Yang kedua ialah perbezaan di antara agama Samawi dan juga agama bukan Samawi, dikenal sebagai agama Wadi'i. Dan yang ketiga ialah perbezaan di antara Nirwana, Mukti dan juga Moksha dalam agama Hindu, Buddha dan juga Sikh. Sebelum saya pergi kepada jawapan kepada persoalan tersebut, seperti yang kita tahu, negara kita Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa, yang mempunyai pelbagai agama yang menjadikan negara kita begitu istimewa di mata dunia. Namun istimewa itu seringkali menimbulkan pelbagai unsur negatif melibatkan agama, kaum dan sebagainya, yang sebenarnya boleh menggugatkan keteraman dan keharmonian negara. Benda ini boleh dilihat melalui berita harian pada 15 Disember 2018, di mana keharmonian dan kemajuan negara ini sering dijuntahi di masyarakat antarabangsa. Namun disebabkan kita mempunyai masyarakat yang berbeza, masyarakat yang berbilang budaya, bangsa dan juga agama, menyebabkan kita tidak lari daripada berdepan dengan isu-isu negatif. Ya. Okey, disebabkan itu saya akan menjelaskan dan mengupas tentang kita punya perbezaan pendapat, perbezaan di antara agama masing-masing. Okey, tanpa menaikkan masa, saya akan menjelaskan soalan pertama, iaitu agama-agama utama di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa yang mempunyai pelbagai budaya dan juga keturunan yang berbeza-beza. Jadi sudah tentu mempunyai pelbagai agama yang menjadi anutan masyarakat di Malaysia. Okey, antara agama utama di Malaysia, yang pertama ialah agama Islam, yang kedua agama Buddha, yang ketiga agama Hindu dan yang keempat adalah agama Kristian. Okey, menurut Banci Penduduk dan Perumahan pada tahun 2010, penganut yang beragama Islam di Malaysia ialah sebanyak 61.3, dan seterusnya agama Buddha ialah 19.8%, dan agama Kristian ialah 9.2%, manakala agama Hinduism sebanyak 6.3%. Dan itu antara 4 agama utama di Malaysia. Yang pertama, agama Islam, Buddha, Kristian dan juga Hindu. Dan seterusnya saya akan menjelaskan soalan kedua, iaitu perbezaan antara agama Samawi dan juga agama bukan Samawi. Okey, perbezaan yang pertama ialah agama Samawi merupakan agama ciptaan Tuhan yang bersumberkan wahyu Tuhan, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenuhi keinginan dan kecintaan jiwa manusia yang semula jadi kepada Tuhan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah diturunkan menerusi tokoh manusia, pilihan Tuhan yang berjiwa suci dan luhur, yang digelar Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah agama Islam, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan perbezaan yang ketiga ialah agama Samawi ini adalah agama berbentuk pengajaran, bersifat ketuhanan daripada Allah dalam bentuk perintah dan larangan yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah dalam bentuk wahyu. Okey, dan yang seterusnya ialah agama Samawi bukan agama hasil pemikiran dan pengalaman manusia. Okey, antara contoh agama Samawi ialah agama Islam, agama Kristian dan juga agama Yahudi. Itu adalah antara contoh agama Samawi. Dan seterusnya saya akan pergi kepada agama bukan Samawi pula. Yang pertama ialah dikenali sebagai agama duniawi yang datang daripada manusia sendiri, daripada manusia itu sendiri. Dan seterusnya dikenali sebagai agama alam atau budaya,
dibentuk oleh falsafah masyarakat dan dirumus oleh ahli fikir masyarakat. Yang ketiga, agama ini bersandarkan wahyu dan agama ini tidak bersandarkan wahyu dan ajaran-ajaran Rasul, tetapi berbentuk pengajaran dan kaedah-kaedah umum. Okey. Dan yang keempat ialah sifat agama ini ialah kitab sucinya berdasarkan ilham pengasasnya itu sendiri. Okey. Dan antara contoh agama bukan samawi ataupun agama wadi ini ialah agama Hindu, agama Buddha, Sing dan juga natural belief dan sebagainya. Okey, itu sahaja di antara perbezaan agama samawi dan juga agama bukan samawi. Dan seterusnya saya akan menjelaskan soalan yang ketiga, iaitu perbezaan di antara nirwana, moksha dan juga murti. Okey, sebelum saya menerangkan lebih lanjut, saya akan menjelaskan konsep ini datang daripada agama mana. Okey, moksha ini datang daripada agama Hindu, manakala nirwana datang daripada agama Buddha, dan yang mukti ini datang daripada agama Sing. Okey, bagaimanakah konsep ini menunjukkan perbezaan? Saya akan menjelaskan perkara tersebut. Okey, moksha adalah pembebasan dari semua kesedihan dan pencapaian pencerahan dalam agama Hindu, merujuk kepada pembebasan dari kitaran kelahiran dan kematian, kerana kehidupan manusia dipercayai merupakan satu kesakitan dan penderitaan. Okey, itu konsep moksha dalam agama Hindu. Dan seterusnya saya akan menjelaskan konsep nirwana dalam agama Buddha. Okey, nirwana adalah konsep dalam agama Buddha yang dipercayai menjadi akhir semua penderitaan. Dalam Buddha dipercayai merupakan keadaan fikiran yang dicapai apabila seseorang mencapai pencerahan. Ia adalah keadaan minda apabila emosi manusia menjadi stabil dan perasaan atau emosi dapat dibubarkan. Itu adalah konsep nirwana bagi agama Buddha. Dan seterusnya saya akan menjelaskan konsep mukti dalam agama Sing. Mukti dalam agama Sing ini merujuk kepada suatu pembebasan rohaniah. Ia digambarkan sebagai suatu keadaan yang memecahkan kitaran kelahiran semula. Mukti diperolehi melalui rahmat Tuhan. Okey, menurut pengabdian kepada Tuhan dilihat sebagai lebih penting berbanding keinginan untuk mendapatkan mukti. Itu adalah perbezaan konsep di antara mukti, nirwana dan juga moksha. Diharapkan semua dapat memahami penjelasan saya supaya dapat menilai perbezaan di antara ketiga-tiga konsep itu dalam agama masing-masing. Dan saya diharapkan kita semua rakyat Malaysia, walaupun berbeza agama, budaya dan juga bangsa, kita perlu ingat bahawa kita berada dalam sebuah negara yang berdaulat, iaitu negara Malaysia yang mempunyai 1001 keunikan, dan kita harap kita mampu menjaga bersama-sama keunikan negara ini dan jangan biarkan perkara-perkara kecil meruntuhkan perpaduan yang kita bina selama ini, di mana kita perlu ingat kemerdekaan yang kita kecapi pada tahun 1997 itu telah membuatkan Malaysia dikenali pada hari ini. Dan saya harapkan semua masyarakat, tidak kiralah datang daripada mana agama sekalipun ataupun bangsa mana sekalipun, adalah yang paling penting ialah perpaduan dan saling menghormati antara satu sama lain. InsyaAllah kita punya negara akan sentiasa terjaga dan perpaduan kita sentiasa utuh, dan dengan ini secara tak langsung kemajuan negara kita dari segi politik, ekonomi maupun sosial akan terus berkembang maju dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang disegani. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.